Ada lagi satu wawancara sebelum kita menamatkan rancangan Rampai Pagi pada pagi ini, iaitu wawancara secara virtual Ya. dengan tajuk pada kali ini dengan sentiasa dekatkan diri dengan Al-Quran, dan narasumber kita ni pada kali ini iaitu Awang Abdul Qawil Aziz bin Haji Abdul Rajid. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar? Sehat? Alhamdulillah sihat walafiat. Ya, Alhamdulillah. Jadi, segmen wawancara kalian ini, kita ni akan memfokuskan mengenai mendekatkan diri kita ni dengan Al-Quran. Jadi, kami ni di rancangan Rampai Pagi difahamkan bahawa awang memang aktif dalam bidang Al-Quran. Jadi, sedikit dapat diceritakan pengalaman agaknya latar belakang dalam penglibatan membaca Al-Quran ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, latar belakang saya di dalam bidang Al-Quran ini ialah saya seringkali menyertai musabaqah tilawah Al-Quran di dalam peringkat belia dan juga peringkat dewasa. Alhamdulillah juga seringkali mengikuti kursus-kursus teranum Al-Quran di dalam dan juga di luar negara, dan saya juga pernah mengajar kelas Al-Quran dan Fajam di Masjid Muhammad Ruqyah, Kampung Serusuk. Dan saya juga bergiat aktif dalam program belia masjid, dan juga saya seringkali aktif dalam pertandingan-pertandingan seperti tausyih dan juga lagu-lagu dakwah. Dan juga latar belakang pendidikan saya di bidang akademik ialah saya seringkali saya juga mengambil jurusan teknologi maklumat, dan walaupun saya bukan bidang agama, namun alhamdulillah saya berkecimpung di dalam bidang Al-Quran ini sejak kecil lagi. Alhamdulillah. Okey, baiklah itu dia ya. Jadi di sini ya tuan ya, diteruskan lagi, apakah saranan kerajaan kita ni ya untuk teranah di rumah ketika wabak COVID-19 ini melanda. Jadi bagaimana tuan membuat perancangan bagi mendekatkan diri dengan Al-Quran ini? Alhamdulillah, seperti yang kita dimaklum, pandemik COVID-19 ini sedang melanda di dunia dan juga di negara kita ni. Maka dengan kita ni menyahut saranan kerajaan itu untuk teranah di rumah, kita ni hendaklah membuat benda-benda yang bermanfaat seperti beribadah dan juga membaca Al-Quran, dan membuat pelbagai perancangan dengan membaca Al-Quran selepas solat fardu. Kita ni juga sentiasa membaca zikir, selawat dan juga membaca Al-Quran ataupun surah-surah tertentu bersama keluarga kita ni. Ya, itulah tadi kita dengarkan serba sedikit, dan mungkin sahaja apabila kita berteranah di rumah ini kepada mereka yang membaca Al-Quran atau juga kepada yang suka menghafal Al-Quran, ini memang menjadi salah satu peluang kerana banyak masa kita ini terluang untuk menghafalkan bacaan-bacaan Al-Quran ini. Jadi mungkin daripada pandangan awang sendiri, apakah surah-surah atau jenis-jenis bacaan yang sememangnya sesuai untuk dibaca oleh belia remaja kita ni ataupun siapa sahaja apabila berteranah di rumah? Silakan. Alhamdulillah, pada pandangan saya surah yang kita ni baik untuk amalkan di musim pandemik ini ialah kita ni amalkan surah Yasin, kerana ianya mempunyai banyak fadilat untuk diamalkan, sebagaimana yang kita ni selalu dengar melalui ceramah-ceramah yang kita ikuti di kaca TV. Surah Yasin ini juga kita ni sudah terbiasa kita ni amalkan di negara Brunei Darussalam ini, bukan sahaja di musim-musim pandemikan ya. Dan belia-belia dan orang ramai juga bolehlah mengikuti bersama-sama membaca surah Yasin yang berkumandang di kaca TV setiap hari pada jam 3 malam. Dan di samping itu juga kita ni disarankan untuk membaca Ratib Al-Atas. Ini pun adalah salah satu kita ni zikir
yang banyak fadilatnya juga, dan zikir-zikir kesembuhan yang kita sering kali dengar di radio dan juga di kaca TV. Jadi selain daripada bacaan ya, perlukah meluangkan semasa teranah di rumah ini dengan mendalami tajwid dan juga teranum? Silakan. Alhamdulillah, sudah tentunya kalau katanya ini membaca Al-Quran itu hendaklah secara orang secara tartil dan juga bertajwid lah. Jadinya anitah peluang kita ni akan dapat meraih keberkatan dalam membaca Al-Quran itu dengan kita sentiasa mempraktikkan atau melatihkan ilmu tajwid itu di dalam Al-Quran. Dalam pada itu juga jika seseorang itu orang mempunyai bakat untuk berteranum, maka ia boleh juga meneruskan dan mendalami lagi dalam ilmu teranum Al-Quran itu. Jadinya kedua-dua ilmu tajwid dan juga teranum ini kami perlulah bimbingan daripada guru-guru yang bertauliah di negara Brunei Darussalam ini. Dan juga pada musim pandemik ini, seperti yang kita maklum, Inda dapat kita ni belajar secara berhadapan dengan guru. Dan Alhamdulillah ada pihak tertentu di negara Brunei Darussalam ini yang membukakan kelas Al-Quran dan teranum. Dan juga ada juga rancangan-rancangan yang disediakan oleh pihak Artibiah, dan anitah juga salah satu cara kita ni untuk belajar Al-Quran secara bertajwid dan juga berteranum. Bertajwid dan juga bertaranum itu memangnya adalah antara etika apabila kita membaca Al-Quran ya, dan itu etika membaca. Tapi kadang-kadang ketani membaca kadang-kadang sendirian, dan juga lebih berkat lagi kalau tadi membawa ahli keluarga ketani untuk membaca. Jadi mungkin dapat disarankan nih macam mana tips agaknya untuk mengajak keluarga ketani untuk sama-sama membaca Al-Quran. Semasa musim pandemik ini seperti kita ni sudah maklum, kita ni banyak luangkan masa bersama keluarga di rumah. Jadinya ada baiknya petani sesama keluarga petani untuk mendekati lagi Al-Quran ini. Bukan saja dengan membaca, malahan petani teruskan juga dengan memahami isi kandungan Al-Quran itu melalui mushaf Brunei Darussalam dan juga terjemahannya. Dan ada baiknya juga jika salah seorang di dalam ahli keluarga petani itu sekiranya ada yang pandai membaca Al-Quran, dia boleh juga orang mentasmi ataupun memperdengarkan bacaan ahli keluarganya, yang mana dia dapat juga meluruskan selajur mana yang bacaannya yang salah patut. Dan anitah juga salah satu hikmah di dalam musim pandemik COVID-19 ini. Memang bagus, agak bagus juga ya, dengan aktiviti mendekatkan diri dengan Al-Quran bersama dengan ahli keluarga, bukan sahaja untuk mengisi masa lapang, bahkan untuk mendapatkan pahala juga ya dengan mendekatkan diri dengan Al-Quran. Saya tersentuh sendiri apabila saya melihat di ruangan sosial media kan, nyata orang melalui Zoom dan apa, mereka kadang-kadang bertadarus sesama sendiri dengan mengikuti dan ada yang belajar secara seperti yang dikatakan oleh Awang tadi, secara virtual pun kita ni dapat belajar mengaji dan sebagainya. Dan mungkin mendekatkan diri kita ni bukan sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mendekatkan kita ni, perangai kita ni, sifat kita ni bermasyarakat. Betul. Walaupun dah dapat berjumpa waktu ni, tetapi dengan virtual itu dapat mendekatkan secara nyata terang, walaupun kita ni dah dapat bersama tetapi hati kita ni tetap ada di sana. Dekat dengan habis kita itu ya, secara alam maya ya. Jadi di sini ya, sekiranya ada permintaan ya dari orang ramai untuk awam membantu dari segi bacaan serta tajwid, adakah awam bersedia untuk membantu dan bagaimana cara untuk membantu mereka yang berhajat ini? Alhamdulillah, pada masa ini tauliah saya mengajar Al-Quran dan juga khatam baru lagi disambung. InsyaAllah selepas tauliah saya mengajar kembali disambung, saya akan kembali mengajar Al-Quran untuk para belia ataupun orang ramai. Dan seperti kita maklum, jika dalam situasi sekarang ini, insyaAllah saya akan membukakan kelas Al-Quran secara online, insyaAllah.
Sudah mudah-mudahan tercapai ya. Dan mungkin sahaja insyaAllah. dengan kelas online ini seperti biasa lebih memudahkan pengurusan pembacaan belajar mengaji dan sebagainya. Jadi mungkin ada kata-kata terakhir daripada Awang sendiri untuk menutup wawancara kita ni pada hari ini. Pesanan kepada tetamu kita, pesanan kepada penonton kita ni di Rampai Pagi. Seradan saya kepada belia-belia dan juga orang ramai di luar sana, sentiasalah kita ni mendekatkan diri dengan Al-Quran. Tidak kira di mana saja kita ni berada, semasa di rumah ataupun kita ni di tempat kerja kah, kita ni ambillah masa, walaupun sibuk mana kita ni, ambillah sedikit masa untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran dengan membaca. Sebab kadang-kadang kita ni orang media sosial macam Facebook, WhatsApp apa tu, macam sejam 2 jam kita ni tahan lah. Tapi membaca Al-Quran ni kadang macam berat rasanya. Jadinya ambillah sedikit ruang kita ni untuk membaca Al-Quran itu. Kerana dengan membaca Al-Quran ini terdapat banyak mengandungi keberkahan dan meraih pahala yang berlipat kali ganda. Dan mudah-mudahan dengan kita ni selalu membaca Al-Quran di rumah pada musim pertengahan kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat wabak COVID-19 ini di bumi Brunei Darussalam. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada di antara ketani penonton ketani yang ingin membuat ingin bergurukan ni, mungkin gitu orang ingin ke belajar mengaji dan inginkan Muhammad Awang Abdul Kawil Aziz ni mengajar mereka dan sebagainya. Macam mana untuk menghubungi Awang Muhammad? Silakan. Mungkin kita di luar sana boleh meng-add di ID saya Aziz_25 ataupun menghubungi saya di dalam nombor telefon 89356444. 89 bolehlah menghubungi saya insyaAllah 35644. Okey, terima kasih. Jadi itu sahaja yang dapat dikongsikan pada hari ini dan kita harapkan supaya daripada wawancara ini kita ni dapat memupuk amalan membaca Al-Quran di rumah walaupun di mana sahaja. Betul. Dan walaupun di dalam norma baharu dan mungkin setelah ini walaupun dalam keadaan kembali seperti normal, kita ni jadikan sebagai salah satu kebiasaan untuk belajar Al-Quran bukan sahaja di depan guru tetapi juga secara virtual. Ya, Kira kita jadikannya sebagai rutin harian kita ni dan lah. juga satu trend yang baru ni. Betul. Ya akan membantu kita ni. Iya. Jadi kita ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita ni jumpa lagi ya.